Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira menarik sebenarnya untuk kita kongsi-kongsi pandangan dan juga pendapat bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah riuh keluarga Malaysia tingkatkan industri seni dan budaya kembara keluarga Malaysia. Baik, sedikit latar belakang sebelum saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Riuh ialah platform kreatif di bawah My Creative Ventures yang dimulakan untuk menghubungkan komuniti kreatif dengan masyarakat. Dan riuh telah pun menyusun pelbagai kedai pop-up yang mengetengahkan barangan dan juga bakat industri kreatif tempatan dan makanan. Begitu juga dengan bengkel kreatif, pameran dan juga persembahan langsung. Itu sedikit latar belakang berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Tapi banyak lagi sebenarnya yang kita ingin ketahui bila kita bercakap tentang riuh keluarga Malaysia. Kita ada tetamu seperti yang saya katakan bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Junadi Nawawi yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative. Jadi Tuan, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Pertama kali bersama dengan kami, Tuan. Ini pertama kali saya. Jadi kami juga cukup berterima kasih atas kesediaan Tuan bersama kami di Ruang Bicara ini. Mungkin menarik jugalah, tadi pun saya sebut secara ringkas tentang latar belakang riuh keluarga Malaysia ini. Tapi mungkin ramai juga, Tuan, yang ingin mengetahui tentang latar belakang My Creative Ventures itu sendiri dan apakah objektif sebenarnya di sebalik penganjuran riuh ini. Itu yang menarik sebenarnya. Silakan, Tuan. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih. Dan saya rasa amat berbesar hati kepada Datuk Syikawi dan juga Bernama. Dan sama-sama kami dan Bernama di bawah payungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Dan sedikit sebanyak berkenaan dengan syarikat kami, My Creative Ventures dan Berhad. Kami merupakan syarikat kerjaan ditubuhkan dalam tahun 2012 dan telah dimandatkan untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor kreatif negara melalui hala tuju di bawah dasar industri kreatif negara yang telah diwujudkan dalam tahun 2010 dan masih merupakan buku hala tuju yang kami berpandukan sehingga kini lah. Jadi sejak 2012 tu kami di My Creative Ventures pada mulanya menyediakan bantuan dalam bentuk pembiayaan strategik dalam bentuk pinjaman kepada penggiat-penggiat industri kreatif yang terdiri daripada pelbagai segmen yang merangkumi kreatif konten, pengisian kreatif, seni visual, seni persembahan, produksi, animasi dan sebagainya. Jadi apa-apa kegiatan ataupun aktiviti di mana oleh mana-mana pengusaha atau penggiat ataupun usahawan yang boleh dikategorikan sebagai aktiviti kreatif di bawah sektor kreatif ni, mampu kami bantulah melalui bantuan yang kami sediakan. Maju ke hadapan tahun 2017 diwujudkan pula di bawah kami 2 unit baru, iaitu Cendana yang bertumpukan kepada pembangunan industri kreatif dalam bentuk intervensi dari segi bengkel-bengkel dan kesedaran, kempen-kempen kesedaran dan sebagainya lah. Dan seterusnya topik yang perbincangan kita lah, iaitu unit kami yang dipanggil Riuh. Riuh ni diwujudkan yang terutamanya adalah untuk menyediakan satu ruang penyertaan. Satu ruang penyertaan dia boleh dianggap sebagai satu pesta ataupun karnival. Dia bertemakan pelbagai pesta dan karnival yang pernah diwujudkan oleh pihak kajian sebelum ni lah. Jadi sekarang ni kami bertumpukan kepada Riuh dalam tahun 2022 ni berdasarkan peruntukan yang telah disediakan melalui belanjuan tahun 2022 yang telah diumumkan pada bulan Oktober tahun lepas. Sesuatu yang menarik juga Tuan Junadi, kenapa istilah riuh itu dipilih dan digunakan sebenarnya? Apa yang yang memberikan idea dan juga ilham sebenarnya untuk menggunakan istilah riuh itu sendiri? Dimensi mana yang cuba dilihat sebenarnya?
Rio ni boleh saya kalau Rio tu bising meriah. Rio bising, meriah, kecoh, betul, heboh dan sebagainya lah. Jadi kami dah fikir-fikir dan pihak-pihak yang tertentu sebelum ni lah kan, sebelum dia telah datang kepada nama Rio, jenama Rio tu lah kan, yang boleh, dan dia pendek je tapi dia melambangkan pelbagai aktiviti dari segi kemeriahan kan, perpaduan sosial dan sebagainya. Jadi boleh terangkum di bawah satu keadaan yang cuma empat alfabet lah. Rio, R-I-U-H. Okey, saya juga nak dapat pandangan Tuan Junaidi lah sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang Rio ini sendiri. Tadi Tuan ada sentuh tentang tumpuan yang diberikan kepada sektor kreatif itu sendiri. Barangkali ramai juga di luar sana yang ingin mengetahui sebenarnya antara bidang-bidang kreatif yang diberi keutamaan oleh syarikat Tuan ataupun My Creative Ventures ini. Untuk seperti yang saya sebutkan tadi lah pertamanya program Rio yang kami anjurkan selama dah 5 tahun selama ni lah, menyediakan ruang penyertaan kepada pelbagai penggiat dan melalui pelbagai kegiatan dan aktiviti dalam bentuk persembahan, penjualan barangan craft dan seni dan juga kreativiti, bengkel-bengkel, pocket talk dan sebagainya untuk menimbulkan, untuk meningkatkan kesedaran komuniti-komuniti setempat terhadap sektor kreatif dan betapa pentingnya sektor kreatif ini di dalam membangunkan ekonomi negara dan juga menyediakan pelbagai ruang dari segi peluang pekerjaan dan juga menyediakan peluang menjana manfaat ekonomi dalam bentuk pendapatan yang mampan untuk penggiat-penggiat dan juga komuniti-komuniti setempat. Okey, saya juga difahamkan bahawa industri kreatif ini disasarkan menyumbang 31.5 ataupun 96 bilion ringgit kepada KDNK negara. Jadi apakah strategi utama kerajaan dalam memupuk dan juga meningkatkan lagi industri kreatif ini sebenarnya, Tuan? Itu memang satu soalan yang kritikal lah yang boleh saya sebut di sini. Kami balik kepada setelah diumumkan melalui Dasar Industri Kreatif Negara tahun 2010, sektor kreatif atau apa yang kami sebut sebagai ekonomi jingga ni makin diberi tumpuan dan juga telah diberi pengiktirafan di dalam rancangan Malaysia ke-12 sebagai salah satu daripada 8 industri strategik yang mampu menyumbang ke arah pembangunan ekonomi negara dalam masa 10 tahun yang akan datang ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030. Kan? Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 dan pengembangan rancangan Malaysia 12, sektor kreatif ini disasarkan untuk meningkatkan sumbangannya ke keluaran KDNK negara ataupun GDP Gross Domestic Product, kan? Keluaran dalaman negara kasar sebanyak 2 bilion daripada angka 29 bilion sebelum ini di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan seterusnya mensasarkan meningkat ke angka 31 bilion di dalam rancangan Malaysia ke-12 menjelang tahun 2025. Jadi pelbagai aktiviti, sumbangan dan juga intervensi strategik yang perlu diwujudkan untuk mencapai sasaran tersebut. Okey, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Kewangan juga telah menyuntik satu jumlah yang agak besar sebenarnya, iaitu 20 juta ringgit kepada My Creative Ventures khas untuk penganjuran program Rio itu sendiri. Jadi terutamanya lah bila kita bercakap untuk memacu apa yang Tuan sebut tadi, ekonomi jingga itu sendiri. Sejauh mana keberkesanan yang telah pun dilihat melalui inisiatif ini sebenarnya, Tuan? Sekali lagi kami amat berterima kasih kepada pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan juga di bawah panduan dan payungan kementerian kami, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Kerana ini telah diberikan peruntukan sebanyak 20 juta melalui belanjawan tahun 2022 untuk melangsungkan kembara riuh keluarga Malaysia dalam tahun ini. Jadi setakat ini kami telah mengadakan 3 edisi, kan? Dan yang terdekat ni kami akan adakan satu edisi bersempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kelantan. Itu hujung minggu ni, Datuk. Itu hujung minggu ni. Jadi apa yang telah kami perhatikan
sambutan makin banyak, makin meningkat. Bermula dengan edisi pertama tahun ini yang kami telah langsungkan di Air Hitam Johor, yang bertemakan Rio 8 di Johor. Cuma masa itu masih terkekang dengan syarat-syarat di bawah PKP lah. Jadi mungkin masyarakat setempat pun masih ragu-ragu dari segi untuk menghadirkan diri dan sebagainya. Namun demikian, kami dapat mencapai kehadiran seramai lebih 8,000 pendatang, pada 8,000 pengunjung di sewaktu di Rio 8 di Air Hitam Johor. Itu pada bulan Mac yang lepas. Kan? Itu pun kami amat berusaha hati kerana dapat berjaya menarik perhatian masyarakat setempat pada waktu itulah. Selanjutnya dalam bulan Jun, awal bulan Jun, kami adakan pula di Sabah, kan, bertemakan Riuh Bah. Riuh Bah. Sambutannya boleh saya katakan kami sendiri terkejut melihatkan selama 3 hari itu lebih 20,000 pengunjung. Jadi secara agregatnya boleh saya katakan 3 edisi, termasuk di bulan puasa, satu edisi yang kecil kami adakan di Sentul Depo pada itu. Secara keseluruhannya lebih 30,000 pengunjung. Boleh dikatakan untuk mungkin mencecah 40,000 pengunjung lah. Jadi menunjukkan bahawa rakyat memang masyarakat setempat kan, di bawah boleh katakan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia memang meminat dan memandang ke hadapan kepada aktiviti-aktiviti seperti ini, acara-acara yang dapat dilangsungkan. Mungkin 2 tahun yang lepas ni dah tak ada, dah makin senyap dan lenyap kan? Jadi bila diadakan kembali, kami dapat perhatikan sambutan yang memang hangat. Pandangan secara ikhlas lah, sebelum kita panjangkan lagi perbincangan berkaitan dengan Riuh ini, 20 juta yang diperuntukkan kepada syarikat tuan, iaitu kepada kumpulan My Creative Ventures ini, apakah itu sebenarnya memadai ataupun mencukupi untuk penganjuran program-program Riuh ini, ataupun mengharapkan bahawa mungkin di masa-masa yang akan datang peruntukan itu mungkin boleh ditambah dalam usaha untuk membesarkan lagi penganjuran program Riuh ini ke seluruh negara sebenarnya? Datuk, pada pandangan saya lah, kan, secara ikhlas peruntukan tu untuk menyediakan satu pemangkin, kan, menyediakan ruang penyertaan kepada penggiat-penggiat industri melalui kembara beberapa edisi yang kami rancangkan di bawah kembara Riuh Keluarga Malaysia tahun ini. Dia merupakan cuma setakat pencetus lah. Tapi daripada itu, of course, sekiranya pihak kajian masih mendapat membantu di tahun-tahun yang akan datang, dan kami amat berusaha hati dan berterima kasih. Dan namun demikian, kami faham akan kekangan yang dihadapi oleh kerajaan seluruh negara pada waktu inilah, kan. Jadi di situ kami juga berkolaborasi dengan pelbagai pihak, berkolaborasi dengan sponsor dan penaja dan yang nampak dari segi kepentingan untuk mengadakan aktiviti dan acara yang sebegini. Dan itu cuma titik permulaan lah pada saya. Apa yang lagi penting adalah bagaimanakah kita nak meneruskan perjuangan ini, dan supaya penggiat-penggiat industri ini dapat menjana pulangan secara mampan dan berterusan lah. Bukan sekadar ini menjadikan satu aktiviti ataupun punca pendapatan sampingan. Jadi kita beraspirasi untuk meningkatkan industri kreatif di negara kita, supaya dapat jadi setaraf dengan negara-negara lain yang lebih maju. Okey, kita akan sambung lagi Tuan Junadi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang riuh keluarga Malaysia, tingkatkan industri seni dan budaya, kembara riuh keluarga Malaysia. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Tuan Junadi Nawawi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di kumpulan My Creative. Baik, ini pun sesuatu yang menarik jugalah Tuan Junadi, sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Tadi pun ada Tuan sentuh seminta selalu tentang riuh keluarga Malaysia ini. Usahanya ialah untuk, ataupun targetnya ialah untuk mengukuhkan lagi ataupun memupuk keharmonian serta memperkasakan wawasan kemakmuran bersama 2030. Apakah Tuan melihat ini akan berjaya dicapai sebenarnya ataupun disempurnakan? Pada pendapat saya, Datuk, insya-Allah aspirasi ini dapat dicapai oleh seluruh kerajaan dan seluruh negara. Dan apa yang seperti yang saya sebutkan tadilah, kan, kami sebagai agensi kerajaan cuma mampu menyediakan ruang penyertaan kan, melalui acara-acara yang sebegini sebagai titik peluang untuk pegiat-pegiat industri ini supaya lebih maju kan, dengan dorongan sendiri, lebih maju dan dapat memperkembangkan kebolehan masing-masing supaya dapat mencapai satu tahap di mana mereka boleh menjana pulangan dan pendapatan yang berterusan kan. Dia boleh menyara hidup melalui pelibatan di dalam industri kreatif. Betul. Dan mungkin juga kadang ada pandangan yang mengatakan bahawa industri kreatif ni merupakan sumber pendapatan secara sampingan kan, dan tidak uncertain. Dia sekiranya dilanda pandemik, dilanda kemerosotan ekonomi, dan sektor ini, pegiat-pegiat sektor ini adalah yang paling terjejas dan paling sensitif kan, dari segi perubahan ekonomi. Jadi seperti yang kita tengok dalam 2 tahun yang lepas ni, melalui dibelenggu oleh pandemik COVID-19 ni, berrata-rata 95% pegiat industri terkesan dan lebih 70% hilang punca pendapatan. Jadi melalui pemerhatian tersebutlah kan, melalui data-data yang kami kumpul dan sebagainya, ini yang kami telah cadangkan kepada pihak kerajaan supaya diwujudkan satu intervensi strategik kan. Intervensi strategik ini merupakan seperti yang sebut pemangkin kan? Pemangkin supaya dapat menimbulkan kembali, menyemarakkan kembali suasana kan, dalam industri kreatif, mewujudkan kembali minat daripada penonton-penonton dan pengunjung-pengunjung dan berjaya mendekatkan kembali industri kreatif ni, pegiat-pegiat industri dengan masyarakat setempat. Tapi sambutan, respon dan juga reaksi daripada mereka yang terlibat dalam industri kreatif ini melalui penganjuran riuh ini, apakah Tuan berpuas hati sebenarnya dan mereka menunjukkan satu respon yang cukup positif sebenarnya? Ya, sambutan yang kami terima selama ini memang positif kan? Bukan setakat daripada sudut pengunjung, malah daripada sudut penggiatnya sendiri yang membawa pelbagai jenis segmen, persembahan, bengkel-bengkel sampingan, pameran, kan, perbincangan samping, pocket talk dan sebagainya kan. Jadi memang itu yang lanjutan daripada 2 edisi yang telah kami jalankan di bawah Kembara Rio ni, dan kami memang banyak menerima pertanyaan dan tunjuk minat daripada pelbagai penggiat yang lain lah, penggiat industri yang lain. Jadi itu memang dan kami amat rasa berbangga lah dan berasa hati kan, dengan sokongan daripada semua pihak, daripada kerajaan, melalui kementerian kami, KECOM, dan juga agensi-agensi yang berseperjuangan dengan kami. Seperti Bernama sini, banyak publicity dan promosi yang telah Bernama bantu kami dalam promosikan program Riuh Kembara Malaysia kami lah. Dan saya pasti Tuan dan rakan-rakan di kumpulan My Creative juga mempunyai harapan yang tinggi sebenarnya terhadap Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini. Jadi boleh kita kongsi bersama Tuan? Harapan kami seperti yang mungkin saya ada sebut sebelum ni lah, kami berharap agar pemangkin yang disediakan oleh kerajaan melalui agensi kami dapat diteruskan, dapat diteruskan oleh komuniti setempat, dan semua elemen-elemen di dalam sektor kreatif ini, agensi-agensi setempat di setiap negeri
dan pihak-pihak berkuasa tempatan PBT dapat menyokong di dalam menyediakan ruang persembahan, ruang pementasan dan sebagainya supaya dapat membuka kembali ruang tersebut supaya penggiat-penggiat dapat meningkatkan pelibatan kan? Dan di samping itu kami berharap juga mana-mana pihak yang seperti bernama news media dan sebagainya dapat membantu kami untuk mewawarkan untuk menimbulkan kembali minat kepada aktiviti-aktiviti di bawah sektor kreatif ini. Jadi itu apa yang boleh saya katakan untuk macam itu dalam bahasa Inggerisnya matching the supply and demand. So itulah satu caranya yang kami dapat bantu dalam ke arah mencapai sasaran kerajaan lah di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030. Okey. Berlandaskan daripada apa yang telah pun dilakukan oleh My Creative Ventures ini sendiri dari penganjuran riuh keluarga Malaysia ini sendiri. Apa acara-acara yang tuan lihatlah begitu diminati dan mendapat sambutan yang cukup hebat daripada pengunjung-pengunjung. Apa yang menghiburkan mereka sebenarnya, tuan? Okey, dari segi hiburannya kami menyediakan persembahan daripada mula sampai lewat malam. Kalau ikut contoh daripada riuh bah yang diadakan di Kota Kinabalu bulan Jun yang lepas, kan? Ada persembahan itu yang menarik perhatian orang ramai. Dan melalui itu juga dia punya news tu dia macam dia spread melalui social media. Pengunjung-pengunjung dia ambil gambar melalui TikTok dan sebagainya dan dia kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kami dapati memang social media tu memang satu saluran yang amat powerful lah. Dan dari segi dia punya amplify lah untuk memperkasakan dan memkuatkan lagi dari segi promosi dan itu yang saluran yang paling efektif pada pendapat kami lah. Dan di samping promosi dan perwawaran yang kami jalankan melalui media-media mainstream lah. Dan jadi persembahan tu satu. Jadi bila ada persembahan tu yang menarik minat orang ramai, menarik minat pengunjung, dan bila orang ramai mengunjung, disediakan juga aktiviti dalam bentuk penjualan barangan kraft, budaya dan juga kreatif, pelbagai jenis barangan. Pameran tu apa? Pamerannya banyak dalam bentuk seni visual lah, seni visual, kebudayaan, seni dan kreatif, pelbagai bentuk kan? Ada yang modern contemporary, ada yang berwarisan dan sebagainya. Jadi itu kami adakan di sekitar kawasan tapak acara tersebut. Okey. Dan seperti di Sabah tempoh hari kami adakan. Boleh kita kongsi apa yang di Sabah tu? Di Sabah tu kami langsungkan di Sabah International Convention Center. Dengan juga di mana juga kami amat berterima kasih bersama-sama kami berkolaborasi bersama kami untuk menjayakan riuh bah di Sabah tempoh hari. Dan dia satu tapak tu memang dia open. Kami sediakan kemah kemah untuk berteduh dan sebagainya. Ada satu segmen makanan dan minuman, ada segmen barangan dan craft dan sebagainya, dan satu kawasan tu dikhaskan untuk pertunjukan dan persembahan. Jadi memang riuh lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang itu saja perkataan yang boleh riuh. Jadi itu yang menarik minat orang ramai untuk berkunjung. Mungkin waktu pagi tu kurang sikit, tapi kita tengok dia ke arah lepas tengah hari dan hingga ke lewat malam dah masih pengunjung masih ramai datang. Masih ramai datang. Memang satu pesta lah. Jadi bila ada persembahan yang berterusan tu, itu yang bila orang dah pergi tengok barang-barang dan membeli setakat mana yang tu, mereka singgah pula di warung-warung dan gerai-gerai ataupun kami booth F&B, food and beverage, makanan dan minuman. Dan seterusnya samping itu ada juga persembahan, so dia boleh singgah dan melayani persembahan dan sebagainya, dan balik ke food and beverage, makanan dan minuman dan juga barangan. Jadi apa yang kami perhatikan dia macam satu cycle. Dia macam satu cycle. Ia melibatkan artis-artis ataupun mereka yang terlibat dalam industri kreatif dari Sabah sendiri, tuan. Ya, memang pada waktu itu memang barisan artis majoriti daripada negeri Sabah. Majoriti daripada negeri Sabah.
ada 1-2 yang daripada Semenanjung lah, dan ada juga 1-2 artis daripada Sarawak pun ada. Jadi memang kami sesuaikan untuk citarasa setempat, kan? Walaupun Rio ni memang dari segi induknya di Lembah Kelang lah, kan? Dari segi following dan pengikutnya memang majoriti dari Lembah Kelang, tapi inilah usaha kami untuk membawa keluar dari Lembah Kelang, kan? So menjelajah dan kembara ke negeri-negeri lain dan membawa konsep Rio ni ke negeri-negeri lain. Bila tuan sebut tentang ke negeri-negeri lain, selain daripada Sabah, lepas ni di ke Kelantan ya? Kelantan, apa target negeri-negeri mana lagi yang mungkin akan menjadi target ataupun sasaran kepada Rio ni? Saya mula dengan hujung minggu ni lah di Kelantan, di Kota Baru, yang diadakan bersempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kan? Itu akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat. Ya, betul. Kan? Jadi kami ada satu segmen sampingan lah yang berterusan bersewaktu dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia tersebut, kan? Dia memang, tapi cuma di satu lokasi yang berlainan, berhampiran, kan? Itu yang kami temakan sebagai Rio di JAKM, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Rio Kelantan lah boleh disebut gitu, kan. Jadi itu apa yang kami harapkan dapat menarik pengunjung daripada main event ataupun aktiviti utama ataupun pentas utama yang diadakan di pekarangan stadium, kan, dapat menarik pengunjung ke gelanggang seni Kota Baru, kan, yang kami temakan pentas budaya Rio di JAKM Kelantan. Itu untuk hujung minggu ni, bermula daripada hari Jumaat ni dan akan berakhir pada hari Ahad. Dan 2 minggu kemudian kami akan ke Melaka pula. Di Melaka tarikhnya adalah daripada 5 hingga 7 bulan Ogos akan datang. Melaka ni memang kami sasarkan daripada awal, bersempena dengan minggu kebangsaan, minggu bulan Merdeka lah, dan bulan Merdeka, dan sebagai satu acara permulaan ke arah sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos nanti. Jadi kami memang sasaran, dan dengan bantuan Kerajaan Negeri Melaka, telah diberikan tarikh dan telah diberikan kawasan lokasi di Dataran Pahlawan, yang memang satu lokasi yang besar, dan kami sasarkan dapat menarik pengunjung paling kurang pun 20,000 lah harap-harap, kan? Sebab Melaka tu dari segi lokasi dia memang strategik, jadi kita boleh tarik juga pengunjung daripada Negeri Sembilan, dan mungkin daripada utara negeri Johor, dan juga mungkin ada yang di Lembah Kelang ni mungkin nak ambil peluang untuk bercuti hujung minggu tersebut, kan? Pengunjung juga, jadi juga turut mengunjung. Jadi itu yang dapat di sasarkan dalam sebulan 2 yang akan datang ni lah. Bagaimana My Kreatif sendiri mengadaptasikan apa yang ingin dipersembahkan di setiap program Rio Keluarga Malaysia ini, berlandaskan kepada budaya, berlandas kepada sosial kehidupan rakyat tempatan. Kalau di Kelantan, saya percaya mungkin apa yang akan dipersembahkan di Kelantan itu barangkali berbeza dengan apa yang akan dipersembahkan di Melaka. Jadi apa yang dilakukan oleh My Creative Venture sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan sosio-ekonomi dan rakyat tempatan? Betul sekali, Datuk. Macam contoh di Kelantan, kami adaptasikan mengikut citarasa setempat. Jadi pengisian dia lebih kepada persembahan dan aktiviti kebudayaan yang setempat. Sebagai contoh, ada persembahan Mak Yong, Diki Barat, Diki buat Bengkem buat wow dan sebagainya. Dan di samping itu tidak terhad pula kepada pengisian daripada negeri Kelantan sendiri. Kami bawa juga daripada negeri-negeri lain seperti Johor dan sebagainya, untuk ni apa yang boleh saya katakan sebagai satu untuk mencampur adukkan lah, kan, supaya lebih menarik perhatian. Mungkin orang Kelantan sendiri dah biasa dengan kebudayaan mereka sendiri dan cita rasa setempat, jadi kami selitkan lah cita rasa daripada negeri-negeri lain. Ini semua ke arah wawasan kemakmuran bersama dan memupuk perpaduan sosial dan di bawah tema keluarga Malaysia. Jadi apa yang saya boleh sebut ni, memang mana-mana yang kami pergi pun dia punya pengunjung sasaran dia adalah keluarga Malaysia, tidak terhad kepada kaum, bangsa dan agama, tidak terhad kepada umur. Jadi itu di Kelantan. Balik kepada Sabah hari tu, kan, balik kepada Sabah, kami sesuaikan mengikut cita rasa setempat juga. Jadi barangan-barangan dijualkan kami pilih terhad kepada
vendor-vendor setempat, vendor-vendor daripada negeri Sabah, dan daripada seluruh pelosok negeri, dan pelbagai etnik dan sebagainya. Jadi kami dapat merhatikan pelbagai jenis barangan yang disediakan dan yang dijual, kan? Dan seterusnya di Melaka nanti tema dia Riuh Now. Riuh Now lah. Itu pun saya sebut betul atau tidak saya pun tak pastilah, tapi itu yang contoh yang kami sesuaikan lah. Orang Melaka guna now ya? Now tu Riuh benar kot. Riuh Benau lah. Riuh Benau. Okey, faham. Kalau di Perak nanti tapi belum tetapkan lagi lah, di Perak ni dia orang kata Riuh Benau. Betul. Tapi saya suka bila tuan keep on repeating, menyebut tentang apa yang ingin dicapai sebenarnya oleh Riuh Keluarga Malaysia ni, iaitu menanamkan semangat keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sekarang ini. Tetapi apakah tuan merasakan bahawa dari program-program yang diatur dan sebagainya, semangat keluarga Malaysia itu sebenarnya boleh dicapai, boleh ditanam melalui program seperti Riuh Keluarga Malaysia ini, Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini? Untuk saya ambil contoh daripada negeri Sabah tu lah. Negeri Sabah tu sebab dia tidak ada satu kaum etnik yang majoriti. Dia memang ramai, dan apa yang kami fahamkan lebih 30 kaum etnik yang wujud negeri Sabah. Dan apa yang kami dapat perhatikan adalah bukan setakat daripada pengunjung, daripada sudut pengunjung, tapi juga daripada sudut vendor dan pembekal dan persembahan dan sebagainya. Memang pelbagai kaum yang datang menghadiri, yang ada di situ. Kan? Jadi itu yang pada pandangan sendiri saya sendirilah, memang saya amat bangga dan dapat berhatilah dapat tengok berbagai jenis kaum bersama-sama. Apa boleh saya kata pun, masa tu orang dah tak fikir COVID dah. Kan? Orang dah tak fikir COVID dah, ramai-ramai dah begitu kan, ramai-ramai. Dan kami berharap agar semangat tersebut dapat dipanjangkan pula, kan, ke lokasi-lokasi yang kami bawa Kembara Riuh ni di Semenanjung, kan, Melaka dan seterusnya di negeri-negeri lain. Jadi itulah aspirasi kami, dapat melihat seluruh pelosok masyarakat keluarga Malaysia ni dapat mengunjungi, dapat bersama-sama dan ke arah semangat, menimbulkan semangat kemasyarakatan dan juga perpaduan sosial. Betul. Itu yang apa yang boleh saya sebut, Datuk. Okey. Kita akan sambung lagi Tuan Junadi, dan kita akan berehat sekali lagi, dan kembali nanti mungkin masa tidak begitu panjang lagi, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu Tuan Junadi Nawawi yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative, dan kita masih lagi akan menyentuh tentang Kembara Riuh Keluarga Malaysia. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara bernama TV ini, dan kita masih lagi bercakap Riuh Keluarga Malaysia, tingkatkan industri seni dan budaya, dan Kembara Riuh Keluarga Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Junadi Nawawi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Kumpulan My Creative. Okey, selepas ni kita nak tahulah, lepas Melaka, ke mana pula hala tuju Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini? Dah ada perancangan tak, Tuan? Dalam perancangan kami, untuk kami sasarkan lepas ni mungkin insyaAllah ke utara pula. Okey. Ke utara lah lepas ni. Tapi lokasi tu tak tahu lagi. Belum tahu lagi. Dia ikut kesesuaian dan ikut kelulusan daripada pihak negeri. Of course, kalau kita nak paling ke utara, kita Perlis memang kami sasarkan. Dan samping itu mungkin di Pulau Pinang, kan? Dan mungkin kami juga sasar untuk menjelajah kembali ke Sarawak pula, seberang balik dan ke Borneo dan Sarawak. Itu yang tempat-tempat yang kami sasarkan lah, keutamaan kan. Samping itu di Pantai Timur pun mungkin secara sedikit sebanyak dapat kami cover melalui Riuh
jelajah aspirasi keluarga Malaysia hujung minggu ini. Tapi di samping itu kami sasarkan juga satu riuh yang lebih besar lah kan. Lokasi dia kami pun belum dapat tentukan lagi. Masih di dalam perbincangan dengan pihak-pihak negeri dan juga kementerian kami lah. Kan. Tapi bagi mereka yang terlibat dalam industri kreatif ini sendiri, memang My Creative membuat bayaran kepada mereka yang turut sama memeriahkan acara-acara yang telah pun disusun atur sebenarnya oleh My Creative. Ya, betul. Ya, kami bagi artis-artis, barisan artis yang menyediakan persembahan, kami menyediakan bayaran kepada mereka. Dan sambil itu kami menyediakan juga ruang perniagaan kepada vendor-vendor dan pembekal-pembekal barangan, kraft dan sebagainya. Dan itu pun just sewaan yang sedikit sajalah, supaya kami lebih sasaran kami lebih kepada supaya mereka-mereka ini dapat menjana pulangan. Bukanlah mandat kami untuk menjana pulangan untuk diri sendiri sebagai agensi, tapi mandat kami dan aspirasi kami adalah lebih kepada membantu dan menyediakan ruang perniagaan dan penyertaan kepada penggiat-penggiat dan juga pembekal-pembekal dan juga usahawan-usahawan. Kerjasama daripada negeri-negeri yang terlibat sendiri, apakah pihak tuan dan juga My Creative berpuas hati dengan sokongan dan juga sambutan yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan negeri sendiri? Setakat ini kami memang berterima kasih lah Datuk kepada negeri-negeri yang telah menunjukkan minat dan minat untuk bersama-sama kami dalam menjayakan program ini kan, dan kami berharap juga pihak-pihak negeri yang telah kami berbincang dan akan berbincang nanti tempoh hari kan, dapat membantu kami dalam apa sekali bentuk bantuan yang dapat diberikan, sama ada dalam bantuan sukarelawan, tenaga kerja dan sebagainya, sebab memang orang kata dia very labour intensif lah Datuk. Betul. Bila nak menyediakan acara dan sebagainya memang lebih intensif, dan bantuan daripada pihak berkuasa tempatan untuk membantu pihak rela, polis setempat dan sebagainya untuk membantu menguruskan lalu lintas dan sebagainya, dan menyediakan fasiliti dan infrastruktur yang diperlukan untuk kami mengadakan acara tersebut dengan secara lancar. Itu yang paling penting lah, dan kami amat berharap apa-apa bantuan yang dapat diberikan oleh setiap pihak negeri itu memang kami berterima kasih dan berbesar hati. Alhamdulillah. Baik, satu lagi aspek juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Junadi sendirilah, berlandaskan daripada pengalaman, berlandaskan apa yang telah pun dilakukan oleh My Creative Ventures ini sendiri dalam penganjuran kembara riuh keluarga Malaysia ini sendiri. Mungkin di masa-masa depan, saya percaya ialah tuan dan rakan-rakan di My Creative sudah mula boleh membayangkan satu persembahan, satu dimensi yang mungkin lebih besar, lebih luas dalam usaha untuk menjayakan lagi, memeriahkan lagi kembara riuh keluarga Malaysia ini. Apa yang ingin dicapai, yang tuan sendiri harapkan sebenarnya daripada penganjuran di masa-masa yang akan datang ini? Itu soalan yang soalan cepumas lah kan. Dia seperti yang saya sebut sebelum ni lah kan, apa yang kami mampu mewujudkan adalah sebagai satu pemangkin ataupun ruang penyertaan. Jadi aspirasi atau visi kami lebih daripada itulah. Dan bukan setakat pada pandangan mata kasar ni, setakat mengadakan acara dan sebagainya, tapi harapan kami adalah semua pihak yang terlibat, seluruh negara, seperti yang saya sebut, pihak negeri, pihak berkuasa tempatan, agensi-agensi, pihak swasta dan sebagainya, dapat bersama-sama menggabung tenaga kan, dan bersama-sama bekerjasama dan berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan taraf industri kreatif kami, taraf industri kreatif negara kita, supaya dapat ditingkatkan setaraf dengan negara lain seperti Korea dan sebagainya. Supaya memang apa yang boleh saya katakan, bakat seni, budaya dan kreatif ni memang dalam di kalangan keluarga Malaysia kita. Cumanya apa yang saya dapat mengaspirasi lah agar bakat tersebut dapat dijadikan sebagai satu industri yang memang besar dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara, dan mungkin
pelbagai sektor-sektor lain dah menyumbang kepada pembangunan selama ini, tapi inilah masanya untuk industri kreatif menjadi penyumbang yang besar kepada pembangunan negara, dapat menyediakan, seperti saya katalah, dapat menyediakan peluang perniagaan, peluang pekerjaan, kan? Dan secara keseluruhannya penggiat-penggiat industri dapat menjadi peluangan ekonomi secara berterusan dan boleh mampu menyara hidup lah. Dan itu yang apa yang perlu dilakukan, dan dia perlu diwujudkan intervensi dalam bentuk acara-acara sebegini, supaya kadang-kadang kita tengok mungkin dah senyap, dah tak ada apa kan, sejak terbelenggu dengan COVID dan sebagainya kan, pengunjung-pengunjung dan peminat-peminat pun mungkin masih ragu-ragu, kan? Tapi bila disediakan ruang sebegini kan, orang ramai, dia menarik perhatian orang ramai, kan? Apa yang saya visikan setakat di dalam Kembara Riuh Keluarga Malaysia ni adalah satu pesta yang besar lah, kan? Yang berlangsung dari pagi sampai malam, dengan muzik persembahan, pelbagai acara, pelbagai pementasan, pelbagai pameran dan sebagainya, kan? Dan dikunjungi oleh mungkin selama 3 hari, daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad tu mungkin 20-30 orang pengunjung, kan? Itu yang apa yang boleh saya bayangkan lah. Okey, satu bayangan yang menarik, tetapi realiti yang harus kita lihat daripada penganjuran yang telah pun dilaksanakan setakat ini, daripada Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini telah pun berlangsung di Sabah, dan kemudiannya akan berlangsung di Kelantan. Apakah setakat ini daripada pandangan tuan sendiri mencapai matlamat bila tuan sebut tadi itu, untuk mencapai apa yang disebut sebagai melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan apa yang ingin dicapai itu, apakah sudah tercapai sebenarnya daripada pandangan tuan? Kita cakap tentang kemakmuran bersama misalnya, apakah itu tercapai? Pada pendapat saya, apa yang kami perhatikan, dia memang tercapai, dan mungkin ada ruang untuk ditingkatkan lagi, kan? Itu yang there's always room for improvement lah, kan? Kalau saya boleh sebut dalam bahasa Inggeris, kan? Dari segi apa yang kami sediakan dalam acara-acara pengisian dan sebagainya, kan? Memang boleh dikaitkan dengan aspirasi di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama, kan? Ini mungkin satu permulaan, kan? Dia perjalanan tu masih jauh lagi, dan setakat 2030 tu mungkin ada 8 tahun lagi yang perlu kami lalui, sebagai satu negara, sebagai satu keluarga Malaysia. Itu yang boleh saya katakan lah, kan? Dan matlamat tu mungkin dari segi boleh dikira dalam pelbagai cara, kan? Sama ada dalam bentuk sumbangan kepada KDNK negara, kan? Ataupun peluang-peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Secara purata kami mensasarkan 500 peluang pekerjaan melalui acara program Riuh Kembara Malaysia tersebut, setiap edisi, kan? Dan secara purata juga 15,000 pengunjung. Jadi apa yang dapat dibayangkan, sekiranya kita menjalankan analisis lah dari segi pelanggan ekonomi, kan, dia punya value creation tu memang tinggi lah. Ada tak pihak yang mungkin melihat secara skeptikal tentang apa yang ingin dicapai oleh My Creative Ventures ini, tuan? Setakat ni belum ada lagi lah, kan? Alhamdulillah. Dari segi kritikan ataupun, tapi kami menerima apa-apa komen, ulasan, kan, untuk penambahbaikan. Bila tuan sebut tentang penambahbaikan, saya difahamkan bahawa tuan mengambil alih jawatan ini pada bulan Oktober, ya, tuan? Ya, betul. Jadi apakah misi dan juga visi tuan apabila dipertanggungjawabkan sebagai ketua pegawai eksekutif kumpulan My Creative ini? Boleh kita kongsi bersama, tuan? Itu lagi satu soalan cukup mas untuk, kan, okeylah, diizinkan secara ikhlas, sejak saya menyertai kumpulan My Creative ni, visi saya adalah untuk meningkatkan kumpulan My Creative, meningkatkan tanggungjawab dan juga untuk menjalankan tugas, dan juga menyampaikan mandat
supaya kumpulan kreatif ni dapat memberi sumbangan yang lebih, bukan setakat menyediakan pembiayaan ataupun menyediakan ruang penyertaan, malah dapat menjadi pemangkin dan pemacu dan juga peneraju bagi pihak kerajaan untuk membangunkan industri kreatif negara. Itu yang saya visikan berkenaan dengan main kreatif ni lah kan. Jadi itu yang bila saya sejak hari pertama saya masuk, memang itulah visi dan aspirasi saya, dan sama-sama bersama dengan rakan-rakan seperjuangan saya di My Creative Ventures sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada My Creative Ventures sendiri yang menyediakan pembiayaan, Cendana yang menyediakan pelbagai elemen pembangunan industri, dan juga Rioh yang menyediakan ruang penyertaan sebeginilah kan. Jadi saya amat berharap kami bersama-sama dengan juga agensi-agensi lain di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM, kan, sama-sama membantu dan bekerjasama untuk membangunkan industri kreatif ini. Okey, sesuatu yang penting jugalah. Ini kita imbas kembali dengan apa yang Tuan sebut tadi. Kita tahu bahawa negara menghadapi satu situasi yang cukup mencabar apabila kita dilanda oleh pandemik COVID-19. 2 tahun sebenarnya, hampir-hampir 2 tahun kita mengalami satu situasi yang tidak menentu. Kemudiannya sektor ekonomi juga dikatakan terjejas disebabkan oleh apa yang berlaku di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat global. Dan malah penggiat-penggiat dalam industri kreatif juga seolah-olah berada dalam kegelapan sebenarnya pada satu ketika. Tetapi sekurang-kurangnya sekarang ini mereka sudah melihat ada cahaya di hujung terowong sebenarnya. Dan kita mengharapkan juga, mereka juga mengharapkan bahawa My Creative sendiri boleh membantu mereka dalam untuk bangkit semula, dan sekurang-kurangnya macam Tuan sebut tadi, sekurang-kurangnya dari segi pendapatan dan sebagainya, mungkin mereka akan kembali pulih dan sebagainya. Tetapi apakah Tuan melihat bahawa dengan apa yang dilakukan oleh My Creative ini sekurang-kurangnya akan membuka semula pintu kepada mereka yang mungkin setakat ini berada dalam keadaan yang cukup tertutup, dan kemudiannya melihat cahaya sudah pun ada di hujung terowong sebenarnya, Tuan? Betul. Memang pada pandangan jelas sekali tahun ini kami nampak. Dan dalam sejak mulanya mungkin bulan pada suku tahun pertama tu mungkin tak nampak sekali lah. Mungkin masa itu masih lagi terbelenggu dengan COVID, dengan varian Omicron pada waktu itulah, pada bulan Januari, Februari dan Mac. Tapi mulanya masa kami jalankan Rioh di Aitam Johor kan, masih lagi terkekang kan. Itu sebabnya mungkin kurang berjaya menarik perhatian pengunjung. Namun demikian ramai juga, hampir macam sebutkan tadi lah, 8,000 pengunjung secara agregat tiga hari yang tu. Jadi selepas dari itu masuk ke bulan puasa dan bulan raya. Bulan raya tu tiba dia terbuka kan. Secara tiba-tiba, secara tidak sengaja, tiba-tiba saya rasa mungkin rakyat pun pada masa itu dah nampak dah, macam Datuk cakap lah, dah nampak cahaya di ujung terowong tu lah kan, light at the end of the tunnel lah, dah boleh nampak. Jadi bila itu memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk kembali keluar, to come out kan. Jadi itu yang bila kita nampak tanda-tanda tersebut, itu yang kami percepatkan untuk mengadakan kembara ni, untuk menjalankan kembali kembara ni. Itu pun kami boleh katakan tak pasti, kurang yakin lagi pada bulan 3 dan bulan 4 Mac dan April tu. Tak nampak lagi, masih berwaspada, dan masih adalah ragu-ragu sikit sama ada boleh berjaya, dapat menjayakan dan dapat mencapai sasaran-sasaran. Kalau tidak, takutnya jadi kita sediakan satu acara tapi tak ada pengunjung, mungkin pengunjung masih ragu-ragu dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah kalau kita ambil contoh di Sabah tu memang jelas sekali lah, jelas sekali, dan kami berharap dapat disambung dan diteruskan di Kelantan hujung minggu ni dan di Melaka 2 minggu akan datang. Okey, sebelum kita berpisah Tuan Junadi, saya beri ruang dan juga peluang pada Tuan, seringkas-ringkasnya ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Harapan Tuan sendiri, seruan yang ingin Tuan sampaikan kepada penonton-penonton kita, terutamanya menjelangnya berlaku
berlangsungnya kembara riuh keluarga Malaysia di Kelantan nanti. Silakan. Terima kasih Datuk. Saya bagi pihak kerajaan dan melalui kementerian kami, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM, dan menjemput dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan seluruh keluarga Malaysia untuk bersama-sama kami. Pertamanya yang terdekat ni di Kelantan, di Kota Baru, kan? Kota Baru, dan seterusnya 2 minggu yang akan datang di Melaka. Jadi saya memang amat pandang hadapan dan amat berbesar hati sekiranya seluruh keluarga Malaysia dapat bersama-sama kami untuk mencapai aspirasi di bawah aspirasi keluarga Malaysia seperti yang diilhamkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita ke arah mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Tuan Junadi Nawawi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative, dan frankly secara ikhlasnya saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Tuan Junadi, dan kami juga di ruang bicara ini mendoakan semoga penganjuran kembara riuh keluarga Malaysia ini akan mencapai matlamat yang ingin dicapai, dan kita juga mendoakan supaya apa yang berlaku di Kelantan nanti mungkin akan memberikan satu manfaat yang cukup berfaedah. Begitu juga dengan acara kembara riuh keluarga Malaysia yang akan berlangsung di Melaka nanti. Jadi selamat maju jaya kepada kumpulan My Creative Ventures, dan kita juga mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada anda yang terus memberi sokongan kepada kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.